Perbincangan kita hari itu terhenti pada muka surat 47 ya. Sila lihat muka surat 47, yaitu Hafiz Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Di situ kita sebelum ni telah bincangkan tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ali an Nabi SAW qala miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kita bincang pasal hadis itu. Maksudnya ialah Nabi SAW bersabda, kunci salat itu ialah suci, tahrimnya takbir dan tahlilnya taslim. Perbincangan kita sebelum ni berkenaan dengan tahrimnya takbir. Tahrimnya takbir, jadi kita kena mulakan sembahyang itu dengan takbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi lafaznya macam mana? Terdapat khilaf di situ. Terdapat khilaf di situ berkenaan dengan lafaznya. Adakah Allahu Akbar sahaja atau boleh juga lafaz-lafaz yang lain? Allahul Kabir misalnya, Allahul Akbar, Allahu A'zam dan sebagainya. Kita telah bincang dah. Jumhur ulama mengatakan hanya Allahu Akbar sahaja yang boleh kita guna. Yang lain-lain tak boleh. Walaupun ada khilaf kecil-kecil, ada, itu sudah kita bincang sebelumnya. Dan golongan yang kedua berpendapat boleh walaupun tidak Allahu Akbar begitu, Allahu A'zam, Allahu Aziz dan sebagainya boleh. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Dalil bagi masing-masing golongan itu telah kita bentangkan sebelum ini. Malam ini insya-Allah kita akan baca kajian seorang tokoh hadis yang terkenal, yaitu Hafiz Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Apa pendapatnya, dan dia terjihkan yang mana daripada pendapat-pendapat yang telah kita kemukakan sebelum ini. Rasanya pendapat dia adalah yang terbaik. Yang terbaik. Muka surat 47 yang berhuruf tebal tu, Hafiz Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah di dalam Tahdzib Sunan Abi Dawud mempertahankan pegangan jumhur ulama dengan mengemukakan 5 hujah berikut. Jadi bagi dia hujah jumhur ulama itu lebih kuat. Alasannya ini, 5 alasannya. Kenapa yang jumhur ulama itu lebih kuat? Yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan wa tahrimuha at-takbir. Wa tahrimuha at-takbir, alif lam di situ atau lam di situ. At-takbir, bukan dia kata tahrimuha takbirun, bukan, tapi ada alif lam kita panggil, ataupun dipanggil juga lam saja, lam ta'rif, at-takbir. Dia ada begitu. Di sini pada perkataan takbir ada lam tu, memberi arti takbir yang sedia dimaklumi. Sebab lam li ta'rif ataupun lam ma'rifah, dia memakrifahkan, jadi mengkhususkan makna yang umum. Dengan sebab ada dia tu jadi khusus. Apa khususnya? Iaitu yang sedia dimaklumi lah.
takbir yang sedia dimaklumi. Ia juga seperti lam pada perkataan at-tuhur, miftahus salat at-tuhur, ada juga lam di situ. Ataupun setengah-setengah ulama tu dia panggil alif lam, ada juga. Di sana pun itu juga makna dia. Ia tidak memberi arti segala bentuk bersuci. At-tuhur, bersuci. Jadi ikut suka hati kau nak bersuci itu. Macam mana-mana orang panggil suci, itukah maksudnya? Tidak. Tetapi bersuci atau cara bersuci yang maklum, yang sedia dimaklumi. Itu maksudnya. Malah maksudnya ialah cara bersuci yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disyariatkan kepada umatnya. Itulah yang dimaksudkan bersuci itu. Jadi dalam Quran pun sebut, dalam hadis pun sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun buat macam mana. Kalau kita kata nak mengangkat hadas kecil tu, dia berwuduk, macam mana cara berwuduknya jelas, dengan membasuh anggota-anggota yang tertentu. Walaupun zahirnya sudah suci, tapi dibasuh juga anggota itu. Itulah bentuk bersuci yang sedia dimaklumi. Bukan suka hati kita nak bersuci sesuka hati kita, itu bukan dimaksudkan. Daripada mana kita tahu bersuci ni ialah yang ma'ruf, yang maklum, ada alif lam. Alif lam. Jadi alif lam ni kalau kita dari segi nahwu lah, belajar nahwu, dia panggil alif lam lil ahdi dhihni. Alif lam lil ahdi dhihni. Mana alif lam yang menunjukkan sesuatu yang maklum pada fikiran kita. Dalam zihin kita, dalam fikiran kita tu sedia kita maklum yang macam mana bersuci. Begitu juga yang dikatakan takbir tu takbir yang macam mana. Bukan semata-mata mengagungkan Allah dengan apa cara sekalipun, bukan. Tetapi yang maklum, yang orang Islam semua maklum, tahu, fikiran dia sudah maklum. Itu maksudnya alif lam lil ahdi dhihni. Sebab alif lam ni kan kalau kita belajar nahwu banyak. Banyak alif lam, ada makna begini, makna begini, macam-macam. Di sini itulah maksudnya. Jadi dia tak sudah juga. Kalau kita belajar hadis ini, dia mesti kena ada kaitan dengan ilmu nahwu juga. Ambil kira ilmu nahwu. Kalau tidak, kita tak faham macam ni lah. Nak boleh faham macam ni, takbir yang sedia dimaklumi, yang ada bentuk khususnya, bersuci dengan bentuk khususnya, kita maklum begitu daripada alif lam itu saja. Dan nak menentukan alif lam di sini, alif lam apa, alif lam iwaq ke, ataupun alif lam ahdil huduri ke, atau alif lam hakikat ke, macam-macam lagi tu. Itu terpulang kepada kemahiran masing-masing lah. Semakin orang tu mahir, semakin dia dapat pastikan dengan mudah di sini alif lam apa. Alif lam litta'rif tu memanglah litta'rif, tapi apa maksud makna dia tu? Lil ahdi dhihni. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajar dan menerangkan maksud kalam Allah. Jadi kalam Allah, kalam Allah Quran lah. Itu yang dikatakan kalam Allah. Di dalam kalam Allah disebut apa ni? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Misalnya ayat. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Macam mana dia buat? Basuh muka. Setakat mana muka? Macam mana cara nak basuh tu? Dua belah tangan ke, sebelah tangan ke? Itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum basuh muka tu tidak ada langsung ke benda lain, perbuatan lain, atau ada? Kalau ada, apa kedudukannya? Misalnya berkumur-kumur,
istinsyaq, isap air ke hidung dan sebagainya, itu sebelum muka. Jadi Nabi SAW lah yang menjelaskan semua itu. Kalam Allah hanya sebut 4 perkara saja di situ. Basuh muka, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan ilal marafiq, hingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki. 4 perkara saja disebut. Yang lain-lain diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah mengajar kita bagaimana cara bersuci. Begitu juga dia juga yang mengajar kita bagaimana bertakbir. Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Akan Tuhanmu hendaklah engkau agungkan, engkau takbir. Jadi takbir itu macam mana? Allahu Akbar. Dia kata begitu bila nak sembahyang. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi dia menyebut nama Tuhan. Sebut nama Tuhan itu macam mana? Tak jelas tu. Fasalla, lalu bersembahyang. Ketika nak sembahyang, sebelum sembahyang tak apa. Bila kita nak sembahyang tak apa kita sebut nama Allah macam mana cara? Tak jelas. Dalam Quran ada. Misalnya wa dzakara isma rabbih fasalla. Tapi bagaimana cara sebut nama Allah itu, nama Tuhan itu? Dia sebut Allahu Akbar. Itulah yang dimaksudkan dengan bentuk khusus. Itulah sebab dalam hadis ini dia kata at-takbir. Bukan takbirun. Bukan takbirun, tapi at-takbir. Begitu juga dengan perkataan takbir di sini. Ialah takbir yang sedia dimaklumi, yang dinukilkan oleh umat generasi demi generasi dari baginda sallallahu alaihi wasallam, bahawa itulah yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam setiap kali hendak bersembahyang. Tidak ada perkataan lain yang pernah diucapkan walaupun hanya sekali. Tidak syak lagi, itulah takbir yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ta'rimuha at-takbir, iaitu yang dia selalu buatlah bila dia nak bersembahyang. Tak pernah dia kata macam lain. Kemudian diterima oleh sahabat, berapa ramai sahabat. Selepas generasi sahabat, generasi tabi'in pula, sampai kepada zaman kita, termasuklah orang-orang yang mengatakan boleh menyebutkan cara lain takbir itu. Dia pun kata Allahu Akbar juga. Sehingga kalau saya yang lama juga duduk dalam masyarakat Hanafi ni, tak ada, mana masjid pun tak ada dia kata Allahu Azam ke misalnya, tak ada. Allahu Aziz ke, tak pernah kita dengar. Sebab takbir itu dia kuat, Allahu Akbar semua. Cuma ini sekadar perbincangan dari segi ilmu, dari segi ilmu, cara nak faham hadis itu bagaimana. Tapi dari segi amalan, dari segi tawatur, ni sudah sampai ke peringkat tawatur yang kita panggil tawatur amal ataupun tawatur at-tawaruth, sampai ke peringkat mutawatir, diwarisi turun-temurun oleh umat Islam, generasi demi generasi begitu. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Walaupun dari segi makna asal takbir itu mengagungkan Allah, boleh jadi begini-begini dari segi bahasanya, tapi dari segi pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat dari dahulu sampai sekarang di mana-mana pun memang begitulah, seperti yang kita maklum. Begitu ma'ruf, begitu maklum, sehingga di mana-mana pun Allahu Akbar. Itulah lafaz takbirnya. Hujah ini menolak pendapat orang-orang yang mengharuskan ucapan Allahul Akbar. Allahul Akbar. Sebelum ini kita sudah bincangkan siapa yang kata Allahul Akbar. Jadi akbar tu ada alif lam. Kita telah bincangkan semua. Jadi hujah tadi Allahul Akbar pun tak boleh. Usah kena sebut yang lain.
Allahul Kabir. Kabir tu daripada perkataan yang sama juga, tak boleh juga. Itulah alasan bagi orang yang mengatakan tak boleh semua lafaz yang lain, walaupun lafaz ada makna besar itu. Walaupun begitu tak boleh juga. Tapi seperti yang kita telah bincangkan sebelum ini, ada khilaf. Ada khilaf pun khilaf kecil-kecil lah. Yang umumnya tidak kata begitu. Kerana walaupun kedua-duanya juga dinamakan takbir, namun ia bukanlah takbir yang sedia dimaklumi dan dikehendaki. Bukan itu. Walaupun ada satu alif lam, walaupun alif lam itu memberi makna khusus juga, memberi makna khusus juga. Tapi oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat begitu, tak perlu kita tukar, tak perlu kita pindah. Yang kedua, sesungguhnya Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat kerana telah bersembahyang tidak sebagaimana yang dikehendaki. Hadis itu orang panggil di kalangan ulama-ulama hadis dipanggil hadithul musi fi salati ataupun al-musi li salati. Yani orang yang salah perbuatannya dalam sembahyangnya. Nabi tengok dia biar, lepas tu dia suruh sembahyang pula. Kamu belum sembahyang lagi, kata dia. Orang tu buat pula sampai sudah, dia kata sembahyang pula. Kamu belum sembahyang lagi. Beberapa kali dia buat begitu. Akhir sekali baru dia cerita gini cara. Kata baginda, idza qumta ila shalah fakabbir. Bila kamu berdiri hendak bersembahyang, kamu bertakbirlah. Jadi dia suruh takbir juga. Dalam hadis musi li salat tu ataupun al-musi fi salatihi, dia suruh takbir juga. Walaupun itu kita sudah bincang dengan panjang lebar, pihak sebelah lagi itu dia katakan takbir betul, kita terima, fakabbir betul. Tapi kalau kata kamu ucapkan Allahu Akbar, mereka pertikaikan. Itu sudah kita bincang sebelum hari ini. Memang dari segi kedudukan sanadnya apa semua tu tak kukuh. Yang kukuhnya, yang mahfuznya ialah kabbir, fakabbir. Yang macam ni. Tapi fakabbir tu kalau kita perhati yang Nabi SAW selalu buat, tak pernah dia buat yang lain. Macam mana? Allahu Akbar. Jadi itulah yang dimaksudkan, bukan yang lain. Bila dia kata fakabbir tu, seseorang tidak akan dikira menurut perintah Nabi SAW kalau tidak bertakbir, yakni untuk memulakan sembahyang. Walaupun perintah itu mutlak, ia seharusnya terikat dengan perbuatan Nabi SAW. Mungkin kita kata fakabbir itu kita boleh pakai dari segi bahasa Arab dengan arti agungkan Tuhan, besarkan Tuhan. Walaupun begitu luas, tapi kita kena sempitkan makna dia. Kita kena ikatkan makna dia tu dengan perbuatan Rasulullah SAW. Yang Rasulullah buat macam mana, kita kena terikat dengan dia. Para khulafa dan para sahabatnya, kalau kita perhati semua kata macam tu, tak ada kata macam lain. Tapi walaupun sudah sampai peringkat tu kan, kalau kita tengok kan, kalau nak kira tak payah ada khilaf lagi lah. Walaupun sudah sampai peringkat tu, tapi agama Islam ni terkenal agama yang membuka fikiran, bebas berfikir. Kita boleh bincang setakat mana nak bincang. Dari kalau ada hujah memang diberi peluang, bahkan dapat pahala. Dapat pahala kerana kajian itu, bukan kerana nak buat. Tidak. Itu kelebihan agama Islam. Dia bagi kebebasan dan bagi keluasan kepada pengikut-pengikutnya untuk berfikir seluas-luas, berbincang dengan sepuas hati, dengan syarat dia ada ilmu. Sudahlah. Dia tak ada keturunan, tak ada kena-mengena dengan keturunan, dengan apa, tak ada. Asalkan ada ilmu, tak kira bangsa apa, tak kira. Dia boleh jadi seorang yang boleh bincang benda-benda macam ni, boleh bincang tentang Quran, tentang Sunnah.
Yang ketiga, hadis Rifa'ah yang dikemukakan oleh Abu Dawud, bahawa Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata mri'in hatta yad'a at-tahur mawadhi'ahu thumma yastaqbil al-qiblah wa yaqul Allahu Akbar. Bermaksud Allah tidak menerima sembahyang seseorang selagi ia tidak meletakkan bahan bersuci, yaitu air atau debu tanah yang umum semua terima, itulah pada tempat-tempatnya. Walaupun ada lagi khilaf, khilaf tu banyaklah. Imam Bukhari kata tidak semesti debu tanah, macam-macam lagi dia bincangnya. Kalau batang pokok kelapa tu pun boleh, fatayammamu sa'idan tayyiba. Sa'id itu tidak dipakainya dengan makna debu tanah. Itu kita sudah bincangkan, boleh lihat dalam bab dia lah. Boleh tengok di sana. Daun kayu misalnya, daun kayu masuk dalam rumah kita, ikut jendela kita tu, tak payah kita turun ke tanah, tepuk atas tu, mengikut mazhab dia. Dan ramai juga ulama-ulama besar yang lain berpendapat begitu. Itu pun termasuk dalam sa'id juga bagi mereka. Soal kita tak setuju, itu cerita lain. Yang saya sebut di sini, air dan debu tanah, ini semua terima. Semua terima, tak ada khilaf. Pada tempat-tempatnya, yang anggota-anggotanya yang tertentu, kemudian menghadap kiblat, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Jadi dia sebut Allahu Akbar dengan terang di sini. Tapi ini kita sudah bincangkan sebelum ni. Pihak satu lagi dia sudah bahas, sudah bincang, dan sudah pertikaikan riwayat ini. Walaupun sebut Allahu Akbar, mereka tak mau pakai. Yang ini dia kata fakabir, itu yang kita nak pakai. Allahu Akbar tak mau pakai. Kemudian dari segi baca tu sudah ada baris tu, sudah ada baris. Tapi kadang-kadang ada baris pun kita tak perasan. Kita tak perasan kenapa baris macam tu. Kalau kita orang yang memang diteguh dan kemas, orang kata dari segi ilmunya, memang tak payah cerita lah, tahu dah. Tapi kadang-kadang kita yang baru-baru belajar ni, kalau kita tidak ingatkan, boleh jadi kita tak perasan. Misalnya yang saya baca tadi dalam hadisnya, miftahus solat at-tuhur. Ta tu baris di hadapan. Ta tu baris di hadapan. Di sini cuba kita perhatikan, la yaqbalullahu salatan mri'in hatta yad'a at-tahur. Ta tu baris di atas. Ta tu baris di atas. At-tahur, dalam hadis yang kita sedang bincangkan ini, miftahus salat at-tuhur. Tuhur lain, tahur lain. Sebab itu di sana terjemah lain, di sini terjemah lain. Di sini bahan yang digunakan untuk bersuci, yaitu sama ada air atau debu tanah. Itu maksud tahur. Kalau tuhur, perbuatan bersuci. Perbuatan bersuci. Jadi kita basuh tangan, basuh muka dan sebagainya, itu perbuatan kita. Itu dikatakan tuhur. Kalau tahur, bahan yang kita guna untuk bersuci. Di sini tahur, bukan tuhur. Hatta yadha'at tahur mawadhi'ahu. Mawadhi'ahu saja saya nak selingan sikit. Nak cerita betapa ada perhubungan yang rapat di antara kaedah-kaedah dengan ilmu hadis ini. Bukan ilmu hadis ni hadis saja begitu, tidak. Tak boleh begitu. Dia mesti kena ada kaitan dengan kaedah. Hatta yadha'a at-tahura, itu sudah jadi maf'ul. Mawadhi'ahu, itu tak ada baris kan? Tak ada baris.
Ain tu bagi di atas. Jadi apa kalau dari segi nak? Dia bukan muta'addi kepada dua maf'ul. Ya dha'a satu maf'ul saja. Jadi kenapa mawadhi'ah tu bagi di atas? Apa pula kalau dibincang? Kalau dibincang, kenapa bagi di atas? Adakah dia jadi maf'ul yang kedua? Tidak. Dan kalau tidak, kenapa bagi di atas? Dan kenapa dalam terjemahan saya, cuba tengok, tidak meletakkan bahan bersuci, iaitu air atau debu tanah, pada tempat? Dari mana datang pada? Dari mana saya bawa perkataan pada itu bawa ke sini? Atau kita memandai-mandai saja? Sewenang-wenang? Tak boleh. Tak boleh sewenang-wenang, dosa. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tersalah dalam bab lain, tak apa, boleh tahan. Tak apa. Tersalah dalam bab syair ke apa ke. Tapi kalau Quran dengan sunnah mesti kena bertanggungjawab. Sebab ini rujukan utama kita. Kalau tidak dia jadi salah. Jadi jawabnya, ringkas ceritanya, ini dikatakan mansub binaz'il khafid. Baru ni saya bincangkan tentang kepentingan memahami hadis apa tu lebih kurang berdasarkan kaedah, usul apa semua. Sebenarnya itu contoh saja. Banyak, misalnya sekarang ni kita jumpa kaedah ni. Ini dikatakan mansub binaz'il khafid. Mana dia baris di atas tu kerana dibuang satu haraf jar. Kalau haraf jar itu kita bawa di sini, dia akan bagi di bawah pula. Haraf jar yang dibuang itu apa? Fi. Jadi hatta yadha'at tahura hatta yadha'at tahura fi mawadhi'i. Dari situlah mari pada tu. Ada pada tu. Sebab itu nak buat kerja benda-benda macam ni, dia mesti kena pandai betul, bertanggungjawab. Kalau tidak, tak boleh, salah, berdosa. Bukan main-main, berdosa. Kalau cukup syarat, buat kerja, dapat pahala banyak. Misalnya tadi, kalau kita zahirnya salah lah saya terjemah tu, sebab pada tu mana adanya? Tidak, dia ada tu. Dengan sebab buang pada itulah jadi baris di atas mawadhi'ah. Kalau ada pada itu, fi itu, dia kena baris di bawah. Ini yang dipanggil kaedah mansub binaz'il khafid. Jadi dalam menterjemah, dalam memahami sesuatu, kita ambil kira, semua kena ambil kira kaedah. Tak boleh sewenang-wenang. Ambil kira kaedah. Dari segi baca tu satu dah. Kalau orang yang pandai, dia dengar kita baca, dia tahu dah, tak payah tanya. Dia tahu dah kita setakat mana kepandaian kita. Kalau ayah saya dulu, sebab saya ingat ayah saya dulu, sebab dia sebut cerita ni. Saya kata, nak tahu seseorang ni kemampuan dia setakat mana, kita tanya kemampuan dia dalam ilmu ni. Dia sudah boleh baca, sudah faham kitab apa, cukup, tak perlu tanya yang lain. Tak perlu tanya yang lain. Misalnya dia kata saya Ibnu Aqil, kita boleh tahu ini peringkat mana. Ayah saya boleh mengajar dah, bahkan Ashmuni misal, kita sudah boleh tahu peringkat mana. Kalau dia dakwah, dia belajar pun, kalau dia tak sampai ke tahap, tak ke mana juga. Tak ke mana juga. Tak cukup alat. Dia mesti kena sesuai. Nak buat bangunan yang besar, asasnya pun kena kukuh. Kalau tidak, boleh roboh. Itu saya masih ingat lagi, ayah saya kata, kita cukup tanya dia dari segi ilmu nahwunya setakat mana, apa yang dia kuasai, kitab apa. Sudah cukup, tak perlu tanya yang lain. Kita boleh ukur tadi. Sama juga kalau kita dengar dia baca, seseorang tu baca, kita sudah boleh tahu dah dia faham atau tidak, sudah boleh tahu. Kalau dia baca yang tampukan, tak faham tu, mesti dah tak faham.
Baiklah, ini antara dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Walaupun ada kadang-kadang sekarang ni orang tak suka pada Ibnul Qayyim pula. Ini Hafiz Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim, macam-macam gelaran yang orang bagi kepada dia tu, semua orang terima. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang yalah, kerana berbeza sedikit sebanyak dalam setengah-setengah perkara tu, terus serang dengan dahsyat sekali, sampai dia tidak Islam seolah-olah. Itu melampau macam tu. Mengikut yang saya belajar tidak begitu. Manusia ni ada berbeza, kita ni ada beza pendapat, latar belakang berbeza, dari segi pengajian, dari segi kehidupan bermasyarakat memang berbeza. Tetapi yang saya terima kalau belajar ilmu hadis, Ibnul Qayyim terima, semua terima. Mungkin di tempat kita setengah-setengah kalangan tu tak mau terima, tapi ulama-ulama besar yang hebat-hebat semua terima. Semua terima. Tak ada yang pertikaikan dia. Sebab itu saya kata, kalau ada orang yang pertikaikan Ibnul Qayyim ni, tak ada lain kecuali ahli bid'ah. Memang begitu. Sebab dia terkenal sebagai tokoh sunnah ni, tokoh sunnah. Tapi hadis yang ketiga, di dalil yang ketiga ni, saya telah kemukakan dahulu, dan pihak yang tidak bersetuju itu telah pun bahas, telah pun pertikaikan hadis ini. Jadi kira-kiranya tak lekat lah, tak lekat. Tapi tak apalah, dia telah kemuka benda ni. Bagi dia boleh jadi hujah. Yang keempat, kalaulah sembahyang boleh sah tanpa bertakbir dengan lafaz ini, tentu pernah Nabi SAW meninggalkannya di sepanjang hayat baginda SAW, sekurang-kurangnya sekali, untuk menyatakan keharusan meninggalkannya. Ada buat macam itu, ada, kita tengok. Kalau benda ni boleh lah macam lain, atau tak buat lah. Pernah ke dia semayang, tak kira lah semayang sunat ke, atau fardu ke, semayang sendiri ke, atau semayang dengan berjemaah ke? Pernah ke ada diceritakan dia tak sebut begini, atau dia sebut macam lain? Sekali saja, cukuplah. Tak ada. Pihak yang tidak setuju pun kata tak ada. Di dalam bab ni dia kata tak ada. Cuma dia nak bahas juga. Tak apalah, ada kebebasan, bahaslah. Tak jadi masalah. Kan kita maklumkan berapa banyak kalau Nabi SAW tak buat, dia buat juga sekali untuk menyatakan benda ni harus. Ini tak pernah buat. Ini memberi makna apa? Memberi makna apa tu kalau tak pernah buat yang lain dan tak tinggalkan yang ini? Yang ini saja dia buat. Memberi makna apa? Daripada situlah ulama-ulama, jumhur ulama mengatakan takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar itu adalah rukun. Rukun, sesuatu yang fardu. Sebab kalau tidak fardu, tentu ada ketikanya Nabi SAW tinggalkan. Apabila terbukti tiada siapa pun pernah menukilkan bahawa baginda SAW pernah meninggalkannya atau menggunakan perkataan yang lain sebagai gantinya, maka ia menunjukkan sembahyang tidak sah tanpanya. Itulah kesimpulan yang dapat kita buat. Sebab dia tak pernah tinggal. Yang lain ada juga ditinggal, ada juga sebut. Misalnya diangkat tangan ke sebelum merokok, ada juga yang tak sebut. Ada juga. Tapi yang ini tak. Jadi kita nak faham apa? Kita faham kalau tidak sebut begitu tak sah. Yang kelima, jika perkataan atau ucapan lain dapat menggantinya, nescaya dapat jugalah ucapan azan yang sedia dimaklumi digantikan dengan ucapan yang lain. Ini dari segi logik lah. Dari segi logik, Ibnul Qayyim ni yang saya suka, dia kuat sunnah, tapi dia kuat juga logik. Itu yang saya suka. Logik dia cukup kuat.
dan dia luas ilmunya, bukan dalam bidang agama saja, seperti yang kita maklum At-Tibbun Nabawi itu kan Ibnu Qayyim lah, kitab yang begitu masyhur. Dia kuat logik. Dapatlah kiranya muazzin mengucapkan kabbartullah, jadi tidak Allahu Akbar, tukar kabbartullah, sebab mana dia lebih kurang sama, atau Allahul Kabir, Allahu Kabir misalnya, katalah kalau boleh, Allahu Azam dan seumpamanya. Ketentuan lafaz Allahu Akbar untuk memulakan sembahyang lebih besar lagi daripada ketentuannya di dalam azan. Tapi dalam azan tak pernah kita dengar orang tukar, mana-mana pun dalam dunia. Padahal azan tidak sepenting sembahyang. Tidak sepenting sembahyang. Kalau tak azan pun sah sembahyang. Tapi itu pun tak ada tukar. Itu pun tak ada tukar. Tak ada kata kita guna dari segi lughah lah. Kali ini kita guna dari segi lughah dengan makna mengagungkan Allah. Ikutlah dengan lafaz mana. Adakah orang buat begitu? Itu dia tanya. Kerana setiap orang Islam mesti bersembahyang. Adapun azan ia hanya dilaungkan oleh seorang atau dua orang muazzin sahaja di dalam sesebuah bandar. Perintah bertakbir di dalam bersembahyang juga lebih kuat daripada perintah bertakbir di dalam azan. Jadi kalau azan tu tidak ada siapa pun tukar, kenapa kita nak tukar takbir untuk sembahyang? Kalau azan, untuk azan tak ada orang pakai takbir tu dengan makna lughawinya, maka kenapa kita nak tukar untuk dalam sembahyang ni? Kita nak pakai yang lughawi. Yang itu pun orang tak tukar. Nak ceritanya begitu kuat kalau sesuatu yang mutawatir amal, mutawatir atau tawatur amali, tawaturul amal, tawaruth yang diwarisi turun-temurun tu, walaupun dalam hadis dia termasuk hadis ahad. Tetapi kalau tengok dari segi amalan umat sampai ke peringkat mutawatir, macam azan itu, mana ada berubah? Tak ada berubah macam tu. Kecuali tak kira lah kalau ada yang sesat tu, memang ulama terus bagi terus lah hukum terus, ini sesat tak kira lah tu. Tapi kalau selagi dia tu Islam betul baik, tak ada tukar. Itulah hujjah Ibnu Qayyim dalam mentarjihkan atau menyokong pendapat jumhur ulama dalam masalah ini. Kemudian kita berpindah kepada perbincangan yang lain pula, juga masih lagi berkenaan dengan hadis ini, tapi sudut lain. Ini pakai kaedah juga. Semuanya kena pakai kaedah. Nak memahami hadis kena pakai kaedah. Kaedah usul yang pernah dikemukakan oleh Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri juga rasanya patut dikemukakan di sini. Guru penulis Maulana Mufti Wali Hasan Khan di dalam takrir Tirmidhinya ada mengulas tentang kaedah usul yang dikemukakan oleh Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri. Itu di samping mengaitkannya dengan masalah yang terkandung di dalam hadis di atas. Jadi kaedah tu kita nak guna di sini. Macam mana kita nak guna? Kaedah yang sama juga boleh diguna di sini. Kerana berbeza dari segi memahami kaedah itulah jadi berbeza tadi. Itu sebab jadi berbeza, jadi khilaf ulama tu. Orang ni tengok kaedah ni dia pakai begini, yang ni pakai begini. Itu sebab jadi berbeza. Jadi kita kena faham dulu apakah kaedah yang khilaf itu. Kita kena faham itu. Dan benda ni, kaedah ini boleh dikatakan hampir setiap perkara khilaf dia guna kaedah. Kaedah ni lah yang berada di hadapan mereka, ulama-ulama. Dengan sebab itu kita perlu sangat mengetahui perkara ni untuk kita selesaikan semua masalah. Semua masalah. Kata beliau, perbezaan pendapat para ulama atau khilaf yang berlaku di antara para ulama itu, jika diteliti,
kebanyakannya adalah berpunca daripada perbezaan mereka dalam menanggapi 5 usul berikut. Orang ni faham begini, ini faham begini, berbeza. 5 perkara. Walau bagaimanapun 5 sudut ini kena tengok. Yang pertama, mafhum mukhalif harus dipakai atau tidak? Yang kedua, bolehkah Al-Quran ditambah mafhumnya dengan hadis wahid atau hadis ahad? Boleh ke tidak? Yang ketiga, perbezaan darjat hukum berdasarkan thubut, dalalah, qat'iyah dan zanniyahnya sesuatu nas. Itu benda yang ditengok juga. Ini kaedah, semua ini kaedah. Yang keempat, ada atau tidak hukum wajib di antara hukum fardu dan sunat. Dan yang kelima, arti tahqiqul mana', tanqihul mana' dan takhrijul mana'. Ini kena faham. Kalau kita tak faham ini, kita tak tahulah kenapa jadi khilaf ni. Sebab mereka berbeza dari sudut ini. Usul pun sudah berbeza. Usul pun sudah berbeza. Yang ni tak mau pakai sebab dia tak pakai begitu. Ini kita bincangkan secara lebih terperinci pula tiap-tiap satu je. Ulasan kaedah usul 1, iaitu mafhum mukhalif harus dipakai atau tidak. Boleh atau tidak kita nak pakai mafhum mukhalif? Itu yang pertama. Setiap kalam, ucapan atau tulisan, itu maksud kalam, ada mantuk dan mafhumnya. Ini kita bincang soal usul fiqh sikit. Dari segi usul fiqh ada mafhum dan mantuknya. Mantuk ialah apa-apa perkataan yang diucapkan, ia dapat difahami dari zahirnya. Itu mantuk. Mafhum pula ialah apa-apa yang difahami daripada sesuatu ucapan atau tulisan, atau dengan kata lain sesuatu yang tersirat di sebalik ucapan yang zahir. Itu mafhum. Bukan yang diucap, tapi kita faham daripada dia ucap tu apa yang kita faham. Zahirnya makna lain, tapi kita faham sesuatu daripada yang dia ucap tu. Mafhum terbahagi 2, mafhum muwafiq dan mafhum mukhalif. Yang jadi khilaf tadi, salah satu perkara yang kena perhatinya, mafhum mukhalif harus dipakai atau tidak. Bukan mafhum muwafiq, tapi mafhum mukhalif. Ini yang kena perhatikan. Misalnya seseorang itu kata, seorang itu kata, saya lapar nasi lah. Contoh saja, saya buat contoh saja. Lapar nasi, jadi nasi kita sebut kan, itu mantuk. Itu mantuk, orang panggil yang disebut nasi. Bila kata lapar nasi, apakah kita tidak lapar yang lain? Apakah maksud tersiratnya? Apakah dia betul-betul lapar atau sengaja? Oleh kerana makanan kebiasaannya nasi, dia sebut nasi, tapi sebenarnya nak cerita dia lapar, dia perlu kepada makanan. Dia perlu kepada makanan. Jadi itu mafhum muwafiq, ia sesuai. Kalau dia kata dia lapar, kita yang makan nasi kata lapar nasi. Orang makan roti dia kata lapar roti, dia tak akan kata lapar nasi, tapi maksudnya dia nak cerita lapar lah. Itu mafhum muwafiq, sesuai. Walaupun tidak dia tak sebut roti, sebut nasi, tapi roti itu kepada setengah-setengah orang mengenyangkan seperti nasi lah juga. Saya lapar nasi. Bila sebut lapar nasi, apa mafhum mukhalifnya? Mafhum mukhalifnya boleh pakai ke tidak? Mana saya tidak lapar benda lain.
Itu mukhalif, lawan dia. Saya tidak lapar benda lain. Adakah orang lapar sesuatu saja, dia tidak lapar benda lain? Boleh jadi. Jadi yang dia naknya nasi atau jenis makanan, bukan yang lain. Kalau yang lain itu bertentangan. Ataupun kita kata lapar, yang lawan lapar kenyang. Bolehkah kita faham orang yang kata lapar, kita faham dia kenyang? Ini semua termasuk dalam mafhum mukhalif. Bila dia kata lapar, kita kena faham lapar lah. Sediakanlah makanan untuk dia, jangan kita buat tak tahu. Jadi kita kata, bila dia kata lapar, maksudnya lawan dia yang bercanggah dengan dia kenyang. Dia tak ada kenyang lah. Tak mungkin bila dia kata dia lapar ni, dia kenyang pula. Dia kenyang pula. Bila dia kata lapar tu, tak ada kenyang pula. Ini semua benda yang difahami daripada sesuatu percakapan. Mafhum muwafiq ialah mafhum yang sesuai dengan mantuk. Mafhum mukhalif pula ialah sesuatu yang difaham berlainan dari mantuknya, atau sesuatu yang difaham sebalik dari mantuknya. Sesuatu yang difaham sebalik dari mantuknya. Dia kata dia nak, padahal dia tidak nak. Ada kan kadang-kadang orang cakap begitu. Kadang-kadang dia kata tidak nak, tapi dia nak. Itu. Jadi kita faham orang ni dia kata tidak nak, sebenarnya dia nak. Jadi mafhum mukhalif boleh pakai ada kalanya. Ada kalanya tak boleh. Kalau kita pakai mafhum mukhalif, teruk jadinya. Jadi di mana boleh pakai, di mana tidak boleh pakai, ini kerja ulama usul. Di mana boleh pakai, di mana tak boleh pakai, itu kerja ulama usul. Baik. Para ulama sekata dalam menerima pakai mantuk dan mafhum muwafiq untuk menentukan sesuatu hukum. Dalam contoh tadi, kalau kata saya lapar nasi, memang nasi betul lah, itu mantuk. Nasi betul, itu mantuk. Sebab disebut mafhum muwafiqnya yang sesuai dengan nasi, sama juga dengan nasi kepada setengah-setengah orang roti. Itu yang kita faham, dia lapar sesuatu makanan. Itu mafhum muwafiq. Ini boleh dipakai. Semua terima. Jumhur ulama menerima pakai juga mafhum mukhalif dalam menentukan hukum. Mafhum mukhalif pun dipakai juga dalam menentukan hukum. Tetapi Imam Abu Hanifah tidak menerimanya. Dia tak terima mafhum mukhalif. Mafhum mukhalif itu terbahagi kepada beberapa bahagian pula. Ya, mukhalif ini, mafhum mukhalif terbahagi kepada beberapa bahagian pula. Seperti mafhum qaid, mafhum syarat, mafhum ghayah, mafhum istithna, mafhum sifat, mafhum adat, mafhum hasar, mafhum illah, dan sebagainya. Ini semua ni pecahan-pecahan mafhum mukhalif. Misalnya kita kata, ini contoh, mafhum qaid. Mafhum qaid, saya nak pergi, kalau awak pergi juga. Saya akan pergi kalau awak pergi. Itu qaid tu. Itu qaid. Man dikaitkan pergi, nak pergi dia tu dengan pergi orang lain. Maknanya kalau dia tidak pergi, saya tak akan pergi. Itulah mafhum mukhalifnya.
Mana akan ada pergi tu kalau orang yang dia tujukan itu pergi. Saya akan pergi kalau awak pergi. Mana kalau dia pergi baru pergi. Mafhumnya kalau orang tu tak pergi, dia tak pergilah. Itu mafhum mukhalif. Misalnya kita dengar orang tu kata kemari, dia kata kalau awak pergi Kota Baru, saya nak pergi juga. Tiba-tiba kita dapat tahu kawan dia tu tak pergi, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa dia tak pergi sebab dia sudah kaitkan pergi dia tu dengan pergi kawan dia. Bolehkah kita faham itu atau tidak? Itu yang dikatakan mafhum mukhalif yang berkait dengan qaid. Qaid. Ada kalanya boleh dan umumnya bolehlah, tapi ada kalanya tidak begitu. Jadi yang ni tak mestilah semua, dalam semua keadaannya boleh dipakai. Itu qaid ya. Mafhum syarat. Ni syarat. Mafhum ghayah. Mafhum ghayah. Ini mafhum ghayah mana? Penghujung. Ataupun sampai ke mana? Sampai ke mana? Itu ghayah. Mafhum istithna banyaklah ni. Ini kalau kita nak bincang satu-satu ni panjang pula. Ini semua termasuk dalam mafhum mukhalif. Jadi mafhum ghayah, misalnya dalam satu hadis dia sebutkan Nabi SAW melewatkan sembahyang hingga ila nisfil lail atau ila syatril lail. Nabi SAW melewatkan sembahyang isya, akharal isya ila nisfil lail, hingga separuh malam. Jadi ila tu dikatakan raya, hingga separuh malam. Bila Imam Bukhari buat tadi bab waqtul isya ila nisfil lail, waqtul isya ila nisfil lail. Ini bab waktu isya ialah hingga separuh malam. Ulama-ulama pening kepala. Dia kata apa maksud Imam Bukhari? Imam Bukhari guna ila, satu perkataan yang menunjukkan hingga, ghayah. Jadi waktu isyak tu adakah setakat separuh malam sahaja? Sebab kalau hingga maksudnya setakat itu, selepas itu tak ada dah waktu isyak. Sampai ke subuh tu tak ada dah. Itulah mafhumnya. Bila dia kata waktu isyak itu hingga separuh malam, mafhum lawan dianya iaitu kalau selepas itu tak ada adalah waktu isyak. Waktu isyak ni ada hanya setakat itu. Sebab dia kaitkan hingga. Dia faham daripada hadis itulah, hingga separuh malam. Jadi Nabi SAW ni dia suka sembahyang lewat isyak, lewat pun hingga separuh malam, tak ada lebih daripada itu. Ada 1/3 awal malam, macam-macam adalah, tapi yang paling lewatnya hingga separuh malam. Jadi kita boleh faham sebaliknya. Ini mafhum mukhalif. Bila dia kata hingga, apakah hingga itu mesti setakat itu saja waktunya dan tidak boleh lagi pergi ke depan lagi? Sebab dia sebut hingga, bermakna selepas itu tidak waktunya lagi. Jadi ada yang kata Imam Bukhari berpendapat waktu isya ni hanya setakat separuh malam. Itu dia kata setakat separuh malam sebab dia guna ghayah. Mafhum ghayahnya ialah selebih, lepas itu tak ada lagi waktu isya. Ada yang kata begitu, ada yang bahas lagi panjang lagi. Saya pun bahas juga. Sebenarnya yang saya ingat itu saya baru tulis. Sebab saya ingat saya baru tulis, baru tadi mengajar nota itu. Tapi yang itu tak mengajar lagi. Nota itu baru saya tulis 2 malam lepas, malam tadi saya tulis. Jadi dalam tu bincang. Jadi saya nak buat contoh sebab dia kata mafhum ghayah. Mana contoh itu? Salah satu. Ada juga ulama mengatakan tidak, Imam Bukhari nak cerita di situ
Ghayah itu ghayah kepada waktu yang mustahab, bukan waktu sah. Sah tu sampai subuh boleh lagi sah, tapi waktu yang elok, waktu yang terpilih hingga separuh malam. Sebab itu dia buat setakat itu, tak ada dia buat lebih lagi lepas tu, tak ada. Tapi ada yang bahas lagi macam lain lagi, ada lagi bahas macam lain lagi. Ilah ni ghayah di sini ni apa maknanya? Adakah termasuk mughayyahnya atau tidak? Itu panjang cerita lah. Panjang cerita. Adakah separuh malam? Hingga separuh malam. Yang ni selepas itu masuk juga ke tidak? Masuk juga ke tidak? Itu bincang panjang. Misalnya kita kata thumma atimmus siyama ilal lail. Allah SWT firman, itu ghayah. Kemudian sempurnakanlah puasa kamu hingga malam. Hingga tu apa maksud? Jadi ghayah lah tu, hingga malam. Jadi bila saja masuk malam, habislah. Begitu ke setakat itu saja puasa ni, atau sedikit daripada malam tu boleh termasuk? Itu mafhum ghayah. Bila dia kata hingga malam, mafhumnya selepas itu tak ada dah cerita puasa ni, tak ada. Sebab itu tak ada dalam mazhab mana pun puasa malam, tak ada. Dia setakat malam saja. Dia setakat itu. Jadi mafhum ghayah dia berhenti setakat itu. Yang ni selepas itu tak ada dah puasa. Itu mafhum ghayah. Lawan dianya, sebaliknya, iaitu selepas itu tak ada dah. Sempurnakan itu setakat itulah. Itu mafhum ghayah. Mafhum istithna, kalau kata istithna, kecuali atau selain, illa ayyakuna maitatan au daman masfuha dan sebagainya. Ada illa. Apa maksud kalau ada illa? Mana tak boleh masuk langsung ke yang lain-lain, atau masih boleh lagi? Itu mafhum istithna. Mafhum sifat, sifat. Bila kita kata sifat orang tu gemuk, misalnya dia gemuk, sebalik gemuk apa? Kurus. Bila sudah kita kata gemuk, tak boleh kita terima lah dia tu kurus. Yang sebaliknya tak boleh terima. Tapi ada kalanya boleh terima juga kalau keadaan lain. Yang kita kata gemuk tu sekarang, yang kita kata kurus tu dulu, misalnya, boleh jadi macam tu. Jadi benda-benda ni dibahas dalam usul fiqh secara terperinci. Orang yang belajar usul fiqh, dia belajar benda ni, dia belajar benda. Ini semua termasuk dalam mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Jadi yang sebaliknya, mafhum adat. Bila Nabi kata kamu bertasbih lah 33 kali, bertahmid lah 33 kali, dan takbir 34 kali, itu mafhum adat, bilangan. Bila dia sebut bilangan begitu tu, adakah tak boleh? Tak dapat sunnah dia tu, ataupun yang dikehendakinya tu kalau kita lebih, atau macam mana? Atau boleh? Jadi mafhum adat ni boleh nak pakai ke? Atau tak boleh pakai? Di situ pun ada khilaf juga. Ada yang kata boleh sini, ada yang kata tak boleh. Misalnya kita kata 3 suku. Dia tu 3 suku. Ini apa maksud 3 suku? Jadi mafhum adat tu nak pakai ke tu? 3 suku macam mana? Maksud lain. 3 suku maksud lain, bukan maksud bilangan tu sebenarnya. Ada kalanya dia kata, kalau kamu 1000 kali minta pun saya tak mahu lagi 1000 kali. Jadi mana kalau 1001 kali, atau kalau tak sampai 1000, itu mafhum. Boleh terima ke? Yang disebut tu saja tak boleh ke?
atau macam mana? Atau maksudnya berapa kali pun, banyak mana pun kamu minta, aku tak mau, atau maksud gitu. Ini termasuk dalam mafhum adat. Mafhum adat ni kebanyakan ulama tak mau pakai, tapi ada kalanya kena pakai. Inilah yang jadi susah tu, yang perlu kepada ilmu tu. Ada kalanya kita kena terikat, ada kalanya tidak boleh terikat. Tak boleh terikat. Seperti saya ingat, kalau dalam bahasa Urdu biasa dia guna orang itu 420 420 dia, 420 itu 420. Jadi 420 tu apa maksudnya? 420 tu maksudnya jenis autal, jahat. Itu maksud. Jadi dia tidak maksudkan bilangan tu, tak maksud. Dia maksud benda lain. Jadi tak boleh dipakai. Sama juga kalau disebutkan dia dapat 70 kebajikan, 70 kebajikan. Jadi 70 tu 70 betul ke? 70 betul dari segi bilangan 1, 2, 3 begitu ke? Atau maksudnya banyak? Ini benda yang dibincangkan. Dalam apa yang Quran ada sebutkan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum. Suka hati kamu lah nak minta istighfar untuk mereka atau tidak. Kalau kamu istighfar untuk mereka 70 kali sekalipun, Allah tak akan ampunkan. 70 kali. Jadi 70 kali itu betul-betul 70 macam mana? Kalau betul-betul 70, mungkin orang kata kalau lebih sikit 71, atau tak sampai 70 lah, macam lain pula cerita. Atau apa maksudnya? Maksudnya kalau kamu minta ampun sebanyak mana sekalipun, banyaklah pun Allah tak terima untuk mereka. Yang ni orang-orang munafik tu, kalau kamu istighfar untuk dia, sebab hakikatnya orang kafir. Jadi orang kafir kalau kita istighfar untuk dia tak ada guna. Jadi tapi dia sebut 70 tu, 70 tu memang dimaksudkan atau macam mana? Benda-benda macam ni lah ya. Mafhum sifat, mafhum adat, mafhum hasar. Mafhum hasar. Jadi mafhum hasar tadi, bila kata itulah yang dibincangkan. Tahrimuha at-takbir. Tahrimnya hanya takbir. Hanya itulah hasar. Apa maksud? Hanya takbir. Mana selain daripada takbir tak boleh lah. Tak boleh kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Nak sembahyang bukan Allah Akbar tapi Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Tak boleh. Sebab dalam hadis kata tahrimuha at-takbir. Tahrimnya pembukaan sembahyang itu ialah dengan takbir. Hanya. Bila hanya, yang lain tak masuk lah. Sebab itulah jumhur ulama kata tak boleh yang lain, mesti takbir. Sebab di situ khabarnya ada alif lam, dia memberi makna hasar. Mafhum tu makna hasar. Hasar tu makna terhad, hanya setakat itu saja, takbir saja, yang lain tak boleh. Sebab itu mereka kata yang lain tak boleh. Mereka pakai mafhum hasar. Kalau tidak, apa artinya hasar? Apa artinya Nabi SAW kata tahrimnya hanya takbir? Hanya tu untuk apa? Mesti ada maksud dia. Hanya tu, itu saja maksudnya. Yang lain tak boleh. Macam mana awak kata boleh pula, yang lain boleh pula? Allahu azam dan sebagainya boleh pula. Itu dia. Mereka kata kita tak pakai mafhum mukhalafah. Ini mafhum hasar ni tak mesti boleh pakai. Mereka tak mau pakai. Sebab itu jadi khilaf ni. Misalnya dalam kes ni yang kita bincang sekarang, jumhur ulama pakai mafhum hasar. Imam Abu Hanifah tak mahu pakai mafhum itu. Sebab kaedahnya dia tidak pakai, dia tidak terima mafhum mukhalafah. Itu kaedahnya, asasnya.
orang lain terima. Itu beza. Mafhum illat dan lain-lain. Berhubung dengan hadis yang sedang kita pelajari sekarang, perbedaan pendapat di kalangan ulama tentangnya berlaku kerana mereka berbeza pendapat tentang mafhum mukhalif. Itu sama ada ia harus dipakai atau tidak. Oleh kerana jumhur ulama menerima pakai mafhum mukhalif dalam menentukan hukum, mereka mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir, atau tahrim sembahyang hanyalah takbir, yakni hanyalah mengucapkan Allahu Akbar, hanya. Itu berarti menafikan ucapan-ucapan yang lain selainnya. Itulah kaedah yang dipakai oleh jumhur ulama. Dari sudut ini, mafhum mukhalif itu boleh diterima ke atau tidak dalam masalah hukum? Jumhur ulama kata boleh. Imam Abu Hanifah tak boleh. Itu sebab dia jadi khilaf. Oleh kerana Abu Hanifah tidak menerimanya, beliau berpendapat masih ada ruang untuk menggunakan ucapan-ucapan yang lain selain Allahu Akbar. Meskipun mafhum mukhalif tidak dapat menentukan hukum, ia tetap mempunyai maksud tersirat. Jadi orang ni kata, jumhur ulama kata, kalau tak ada guna mafhum asal di sini, untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam guna gitu? Dan kalau tak boleh nak pakai, untuk apa? Dia kata boleh juga. Nak menentukan betul-betul sebagai penentu hukum itu tak boleh, tapi dia memberi makna yang lain, sesuatu perkara lain itu ada dapat juga daripada mafhum mukhalif itu, bukan tak dapat langsung. Maksud tersiratnya di sini ialah takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar itu adalah lebih utama. Itu maksud hanya, yakni untuk mendapat yang lebih utama, yang lebih baik, hanya ini. Dia faham gitu. Itulah faedah hasar di sini. Sekadar itu, bukan dengan arti yang lain-lain selain daripada itu tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Kerana yang paling ketara dalam kerana ia paling ketara dalam mentazim dan mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Jadi itulah yang sepatutnya dipilih, diutamakan. Bukan dengan arti kalau tak pilih yang tu sampai tak sah sembahyang. Bukan begitu. Ini berkait dengan masalah hukum. Masalah hukum, sampai tak sah kita kata sembahyang tu. Kalau kita kata sekadar dia memberi makna lebih baik, kalau buat begitu, ya kita terima. Itulah faedahnya. Ini perbahasan dari segi usul. Perbezaan dalam masalah ni menyebabkan mereka berbeza. Misalnya tadi, jumhur ulama pakai mafhum mukhalif, Imam Abu Hanifah tak pakai. Kerana jumhur pakai mafhum mukhalif, mereka membuat kesimpulan selain daripada Allah Akbar tak boleh. Kerana Imam Abu Hanifah tak pakai mafhum mukhalif, dia kata boleh. Itu asasnya. Ulasan kaedah usul 2. Ini juga salah satu sebab para ulama itu khilaf dalam menentukan sesuatu hukum. Bukan seperkara, cuma kita cuba kaitkan dengan yang kita bincangkan, yang kita hadis yang kita bincangkan sekarang ni. Kenapa dia ada beza pendapat? Yang ni kata begini, yang ni kata begini. Iaitu hadis mutawatir dan hadis masyhur dapat menambah mafhum Al-Quran. Itulah kaedah yang diterima oleh hampir seluruh ulama. Kalau hadis mutawatir, hadis masyhur boleh menambah mafhum Al-Quran. Yang difahami daripada Al-Quran sekadar itu, boleh tambah dengan hadis itu daripada apa yang difahami daripada Quran itu, boleh tambah. Berhubung dengan khabar wahid atau hadis ahad pula, adakah ia boleh menambah mafhum Al-Quran atau tidak? Terdapat perbezaan pendapat ulama tentangnya. Jumhur ulama mengatakan ia juga boleh menambah mafhum Al-Quran.
Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya berpendapat tidak boleh. Ini perbezaan kaidah usul. Hadis yang sedang anda hadapi sekarang adalah hadis ahad. Ini hadis ahad. Miftahus salah at-tuhur, tahrimuha at-takbir, wa ta'liluha at-taslim. Ini hadis ahad, bukan hadis mutawatir, bukan hadis masyhur pun, tak sampai ke peringkat itu. Hadis ahad sahaja. Di dalamnya tersebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir, tahrim sembahyang hanyalah takbir, yakni mengucapkan Allahu Akbar. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa dzakara asma rabbih fasalla, bermaksud dan dia ingat, yakni menyebut nama Tuhannya, lalu dia bersembahyang. Surah Al-A'la, Allah menyebutkan di dalamnya, menyebut nama Tuhan semata-mata, yakni secara mutlak dan umum. Dengan itu dapatlah disimpulkan bahawa sembahyang akan sah apabila dimulakan dengan semata-mata menyebut mana-mana nama Tuhan. Jika anda menerima hadis di atas seperti yang diterima jumhur ulama, berarti anda mengkaitkan, yakni mengikat dan mengkhususkan Al-Quran yang qat'i dengan hadis ahad yang zanni. Dia jadi begitu. Bagi mereka tak boleh. Dalam Quran, kalau kita nak cari mana ayat ini tentang bila nak mula sembahyang tu, apa, macam mana ayat tadi, tak ada secara yang terang seperti dalam hadis, tak ada. Wa dzakara asma rabbih fasalla, sebut nama Tuhan lalu bersembahyang. Nama Tuhan, itu dalam Quran. Kalau kita kata hadis ini takbir, mana kena kata Allahu Akbar secara khusus, bermakna kita menambah mafhum Al-Quran. Mafhum Al-Quran luas di situ. Nama Tuhan luas, mutlak, dia bukan terikat. Sekarang ni kita ikat Al-Quran yang luas maknanya dengan satu. Sedangkan hadis ni bukan sampai ke peringkat mutawatir, ahad. Tak boleh, kata dia. Itu bermakna menambah mafhum Al-Quran. Tak boleh. Sebab yang ini ahad, yang itu mutawatir. Mana boleh? Tak sama. Kalau kita kata sama, bermakna sama yang bukan yang Allah punya dengan Allah punya. Sama. Itu sebab mereka tak faham. Mereka tak faham. Sesuatu yang sabit melalui hadis ahad yang zanni disamakan dengan Al-Quran yang qat'i. Mana boleh? Kan Quran itu kedudukannya lebih tinggi daripada segala yang lain. Kalau macam tu bermakna kita samakan Quran dengan hadis biasa. Hadis yang boleh zanni ni maknanya boleh jadi salah, boleh jadi tersalah mana-mana bahagian. Sedangkan Quran kita tak boleh kata mana-mana bahagian pun salah, tak boleh. Sedangkan hadis tu, kalau hadis ahad, berapa banyak yang dipertikaikan. Bahkan hadis ni sendiri ada yang tak mau terima. Sebab Abdullah bin Muhammad bin Aqil itu perawi dhaif. Itulah yang dikatakan zanni itu. Itulah yang dikatakan menambah mafhum Al-Quran. Sesuatu yang sabit melalui hadis ahad yang zanni disamakan dengan Al-Quran yang qat'i. Itulah maksud menambah mafhum Al-Quran. Itulah yang tidak dapat diterima oleh Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya. Bagi mereka, apa yang sabit berdasarkan Al-Quran yang qat'i berhubung dengan sembahyang misalnya, ia merupakan fardu atau rukun, dan apa yang sabit melalui hadis ahad yang zanni tidak boleh disamakan dengan apa yang sabit melalui Al-Quran. Tak boleh. Tak boleh kita samakan. Paling tinggi pun hukumnya hanya wajib.
paling tinggi. Tak boleh nak kata rukun. Kalau kita letak di situ, sama dengan Quran, kata dia. Fardu atau rukun yang sabit. Baik. Paling tinggi pun hukumnya hanya wajib. Wajib itu bagi mereka tidak sama dengan fardu. Kedudukannya lebih rendah daripada fardu. Dengan itu tidak bolehlah anda mengatakan takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar itu juga rukun atau fardu. Itu yang dia nak. Kalau tidak, sama yang manusia dengan Allah. Dia tak faham. Sekarang ni yang kita duduk bincang ni bukan pendapat orang luar-luar, orang-orang yang tidak masyhur ataupun orang yang dikatakan dihukum salah oleh sesiapa. Orang besar, mujtahid, imam mujtahid. Jadi kita kena terbuka. Dia seperti yang saya sudah sebut dah, dia sendiri pun kata Allahu Akbar juga. Tapi ini dari segi perbincangan ni, sampai kita nak kata orang tu kerana dia tidak sebut Allahu Akbar sampai sembahyang dia tak sah, itu hukum. Yang kita kata begitu berdasarkan apa? Hadis. Dalam Quran tak ada itu. Bermakna kita tambah mafhum Quran dengan sesuatu yang zanni, sedangkan Quran itu qat'i. Itu dari segi perbahasan. Maknanya kita samakan yang belum pasti dengan sesuatu yang pasti. Yang zanni itu belum pasti, yang qat'i itu pasti. Quran kita samakan benda lain dengan Quran. Mana boleh macam tu? Kalau macam tu tak ada beza lah. Hadis mutawatir ke hadis apa, tak ada beza. Yang sahih dengan hasan tak ada beza, sama, boleh jadi rukun semua. Mana boleh macam tu, kata dia. Nampak sangat sama tu, tak ada kelas-kelas dia. Tidak ada peringkat-peringkat dia. Kalau macam ni nak sabitkan benda macam ni, kena tahap mana hadis. Kalau hadis macam mana kan, kita secara umumnya tahu kan, kalau untuk hukum hadis dhaif tak boleh. Itu kan ada peraturan. Baik, dalam menentukan rukun, bolehkah yang lain tu disamakan dengan Quran? Sebab itu semua timur. Yang 4 perkara kalau air sembahyang, itu rukun, semua timur. Tapi kalau kata banyak lagi lah, ini istilah-istilah kaedah, wajib dengan fardu itu sama ke tidak? Yang jadi Imam Ahmad kata isap air ke hidung, istinsyak itu wajib, ada dalam Quran ke? Mereka pertikaikan. Kalau kita kata itu jadi wajib, sama lah dengan yang ada dalam Quran itu, takkan sama. Mereka kata soal kita tak setuju, itu soal lain. Kita bincang saja, bincang saja. Sebab ini majlis ilmu. Bila majlis ilmu, bincang tentang ilmu, begitulah caranya. Kedudukannya lebih rendah daripada fardu. Dengan itu tidak bolehlah anda mengatakan takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar itu juga rukun atau fardu. Kalau kata begitu berarti menambahkan mafhum Al-Quran dengan sesuatu, Al-Quran yang qat'i dengan sesuatu yang zanni. Bagi mereka tak boleh. Dan satu segi kalau kita tengok cermat tu, cara dia halus, cara dia halus tu, ada pembahagian tu, nampak seni dia, nampak seni, bukan senang. Tapi yalah, jumhur ulama dia bukan kira dari segi hadis itu saja. Sebenarnya kalau nak kira hadis itu saja, yang diriwayatkan Abdullah bin Muhammad bin Aqil tu senang, kita ke tepi sajalah. Ini masalah amal, tawatur amali ataupun tawatur tawaruf umat semua macam tu. Baik, kalau tanya pokok dia pun, Nabi SAW seperti Ibnu Qayyim tanya tadi, pernah ke sekali kata macam lain? Tak ada, tak ada. Sebab itulah walaupun ini hadis ahad ini, hadis ni saja, tapi dari segi maklum, apa yang maklum di kalangan umat, amalan umat macam mana, semua begitu. Atas dasar itulah kita kata benda ni jadi fardu atau wajib atau rukun, atau rukun. Sebab itu mereka kata begitu.
Jadi salah satu sebab jadi khilaf ini, mereka berbeza dalam ini usul, menerima kaedah usul yang kedua. Bolehkah mafhum Al-Quran ditambah oleh hadis ahad? Itu persoalan. Kalau mutawatir semua terima boleh. Tapi kalau ahad, itu persoalan. Jadi hadis yang kita bincangkan dia berkait dengan ahad, dia ahad. Kalau kita kata dia jadi rukun juga, seperti yang kebanyakan faham, kalau tak kata macam tu tak sah sebenarnya. Rukun bermakna kita samakan yang zanni dengan qat'i. Itu ulasan kepada kaedah usul yang kedua. Ulasan kaedah usul yang ketiga. Di sini pun kerana khilaf dalam perkara ni juga jadi berbeza pendapat dalam sesuatu hukum. Dalam praktiknya jumhur ulama tidak membezakan darjat hukum fardu dan wajib berdasarkan thubut, dalalah qat'iyyah dan zanniyah sesuatu nas. Hadis di atas misalnya hanya zanni, thubut dan dalalahnya. Namun begitu mereka mengatakan takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar itu juga rukun atau fardu, seperti apa yang sabit melalui Al-Quran yang qat'i, thubut dan dalalahnya. Dari segi dalam praktiknya jumhur ulama tidak membezakan darjat hukum fardu dan wajib. Jadi fardu dengan wajib ini sama saja. Ini mengikut jumhur ulama. Imam Abu Hanifah kata tak sama. Fardu lain, wajib lain, kata dia. Fardu apa? Ialah sesuatu hukum yang sabit berdasarkan dalil yang qat'i, Quran. Itu baru fardu. Sembahyang, fardu. Puasa, fardu. Sebab dia sabit berdasarkan dalil yang qat'i. Tapi kalau tidak sabit berdasarkan dalil yang qat'i, ada dalam hadis sahih. Hadis sahih, walaupun sahih, ia zanni sifatnya, bukan qat'i. Subut, zanni subut, maknanya dari segi sampainya kepada kita itu tidak boleh diyakini dengan sepenuhnya, betul-betul macam itu. Itu zanni thubut. Kalau qat'i thubut Quran, mesti kita kena percaya memang macam tu sampai kepada kita, tak ada berubah sedikit pun. Tak ada sesiapa tersalah dalam menambah alif lam ke atau apa ke, tak ada. Itu qat'i thubut maknanya. Itu satu perkara. Yang kedua, zanni dalalah. Qat'i dalalah. Zanni dalalah, makna dia itu zanni, tak pasti, belum pasti, tidak meyakinkan. Itu zanni. Kalau qat'i dalalah, maksud dia, makna dia itu memang jelas, memang jelas. Itu dikatakan qat'i dalalah. Dari segi thubut, Quran itu semua sekali qat'i thubutnya. Tak ada Quran ini satu pun ayat yang zanni thubutnya, tak ada. Tapi dari segi dalalahnya ada dua. Boleh jadi zanni dalalahnya, boleh jadi qat'i dalalahnya. Itu kalau Quran. Tapi kalau hadis, thubut dia tu pun ada dua. Boleh jadi zanni, itulah yang kebanyakan hadis. Tak kira yang sahih macam mana pun, zanni thubutnya, bukan qat'i. Qat'i thubutnya hanya yang mutawatir. Yang tidak mutawatir tidak qat'i. Itulah kebanyakan hadis-hadis. Dari segi dalalah, maknanya pun begitu juga. Ada yang zanni dan ada yang qat'i, seperti Quran juga. Itu kedudukan ini kaedah ini. Mengikut Imam Abu Hanifah, sesuatu perkara yang sabit berdasarkan dalil yang qat'i itu kita kata rukun, fardu. Sesuatu yang tidak sabit berdasarkan dalil qat'i tapi ada dalam dalil yang zanni dalam hadis, misalnya hadis sahih sekalipun,
kita tak boleh samakan dengan apa yang sabit dalam Al-Quran. Tak boleh sama. Jadi sebab itu mereka buat satu kaedah lain. Selain daripada fardu, di bawah daripada fardu tu ada satu tingkat, namanya wajib. Jadi dengan dalil-dalil yang lain, yang zanni itu boleh sabit hukum wajib. Hukum fardu tak boleh, kata mereka. Hukum wajib paling tinggi, ataupun sunat ke lain-lain itu boleh lah. Nak letak wajib itu tak boleh. Sebab itu mereka tak terima mualat dan tertib dalam air semaya itu. Air semaya kan, dalam Quran kata basuh muka, basuh tangan semua. Tertib itu mereka tak terima. Bukan rukun, rukun 4 saja yang tersebut dalam Quran. Padahal Syafi'i kata kan, dia ada tu niat apa semua tu. Niat tertib apa semua tu kena ambil kira. Padahal tak ada sebut dalam Quran. Dia kata bila tak ada sebut tak boleh, tidak jadi rukun. Sebab itu kalau dalam mazhab Hanafi, ambil air sembahyang, wudu, tak niat pun sah. Jadi asalkan basuh dan sapu apa yang Allah SWT sebut dalam Quran, sah. Cuma mereka kata kalau niat itu lagi bagus, itulah, sekadar itulah. Jadi niat tu tak terpakai langsung lah, pakai juga. Tapi kita tak boleh kata sama seperti yang tersebut di dalam Quran itu. Dengan arti kita nak jadikan dia sebagai rukun, itu tak boleh. Kata mereka. Bukan saya kata ya. Imam Abu Hanifah kata. Ini semua orang timur. Itulah perbahasan dia. Kalau nak tahu kenapa dia ni hebat sangat, masyhur, orang hormat sangat sampai 1000 tahun lebih, itulah jasa dia, sumbangan dia, kajian dia. Dia membezakan di antara fardu dengan rukun, dengan wajib. Beza. Sebab itu dalam mazhab Hanafi ni banyak perkara yang wajib, banyak wajib. Sembahyang witir wajib, sembahyang sunat subuh wajib, banyak yang wajib. Tapi tidak fardu. Tidak fardu. Hadis di atas misalnya hanya zanni, thubut dan dalalah. Dari segi thubut, betul-betul macam tu Nabi kata, tak ada beza sedikit pun. Itu betul-betul Nabi kata, tidak sampai ke situ. Tidak sampai ke situ. Itu orang panggil zanni thubutnya. Dalalahnya, makna dia tu pun tidak jelas lagi, tidak terang, tidak meyakinkan betul-betul. Jadi hadis itu zanni thubut dan zanni dalalah. Dengan sebab itu mereka tak mahu terima. Mereka tak mahu terima. Apa yang tersebut dalam hadis itu jauh sekali mereka kata nak kita terima sebagai rukun, jadi rukun, benda wajib. Mana boleh. Mereka tak mahu terima. Dari segi lebih baik buat kata macam itu cerita lain. Mereka pun terima tu. Tapi sebagai rukun, fardu tak boleh. Sebab apa? Sebab zanni thubutnya dan zanni dalalahnya, bukan qat'i. Dia kata, kenapa kamu tak mahu terima ada fardu, ada wajib ni? Fardu dengan wajib ni berbeza. Kenapa kamu kata fardu dengan wajib ni sama? Tak, kamu pun tak kata begitu. Cuba tengok, dalam bab haji kan kamu kata ada fardu, ada wajib. Kenapa begitu pula? Kata sama sajalah. Dalam fiqh Syafi'i, bab haji, fardu lain, wajib lain. Kenapa kamu kata begitu? Boleh pula kata begitu. Dia kata fardu ialah sesuatu yang menyebabkan haji jadi tak sah kalau kita tak buat. Itu fardu. Mengikut fiqh Syafi'i pun, haji wajib ialah sesuatu yang kalau kita tak buat, kita boleh tampung, kita boleh jabat dipanggil dengan dam, bayar dam. Itu wajib. Fardu kalau tinggal tak boleh ditampung dengan bayar dam, tak boleh, pakai tak sah terus. Kenapa? Kamu terima, ada pula di situ. Cuma kamu pakai di situ saja, di tempat lain kamu tak mau pakai. Kami pakai semua tempat. Kaedah kami begini, kata dia. Itulah perbezaan dari segi
Hmm. Ulasan kaidah usul 4 yang keempat, jumhur ulama berpendapat tidak ada kecuali dalam masalah-masalah tertentu sahaja, seperti dalam bab ibadat haji. Menurut Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah dan anak-anak buahnya pula berpendapat ada dalam hampir semua bab. Faedah adanya perkara-perkara yang wajib itu sama seperti faedah adanya perkara-perkara yang sunat, daripada segi kedua-duanya menyempurnakan perkara yang fardu. Walaupun kesan perkara-perkara yang wajib dalam menyempurnakan sesuatu perkara yang fardu lebih besar dan lebih kuat daripada kesan perkara-perkara yang sunat. Itu mengikut pegangan mereka. Ia menyempurnakan yang fardu, tapi sifat menyempurnakan yang fardu lebih kuat daripada apa yang kita panggil sunat. Bagi mereka sunat tu bawah lagi. Tapi jumhur ulama mengatakan fardu dengan wajib ini sama. Sebabnya Imam Bukhari pun begitu juga. Imam Bukhari pun sama seperti jumhur ulama juga dalam bab ni, walaupun dia ada ketikanya sama dengan Hanafi. Misalnya dalam tertib ambil air sembahyang, dia sama dengan Hanafi. Tak apa, tak ada tertib pun. Nak basuh kaki dulu pun boleh, asalkan basuh anggota yang disebut tu saja. Tapi dalam masalah ni fardu dengan wajib sama. Dia sama seperti jumhur ulama. Sebab apa? Sebab jumhur ulama dia pegang iftarada, farada, kataba, dan aujaba, ijab. Itu kadang-kadang kalau kita perhatikan, ia memberi makna sama saja. Memberi makna sama. Jadi dengan sebab itu mereka kata wajib dengan fardu itu sama. Kadang-kadang bila dia sebut wajib haji, dia sebut fardu. Kadang-kadang dia sebut wajib. Jadi apa bezanya? Benda sama. Atas dasar itulah mereka kata kedua-dua istilah ni sama. Dan kerana berbeza dalam perkara ni juga, jadi mereka berbeza dalam menentukan sesuatu perkara, dalam memahami sesuatu hadis. Misalnya hadis tadi itu berbeza. Ya Syafi'i sampai kata takbiratul ihram Allahu Akbar itu rukun. Yang ni kata tidak rukun. Paling tinggi pun kalau nak terima wajib. Paling tinggi wajib. Wajibnya apa maknanya? Satunya yang tadi, benda tu tidak sabit berdasarkan dalil yang qat'i. Satu. Yang keduanya, dia lebih daripada yang sunat. Kalau tak buat berdosa. Tak buat berdosa, dia pun kata berdosa juga. Tapi sembahyang sah. Sah. Dari segi sah tu sah. Berdosa bolehkah berlaku sambil-sambil berdosa tu? Sah. Boleh. Orang Syafi'i pun terima, orang lain pun terima. Sembahyang sah. Tapi sambil sembahyang tu sah, dia berdosa. Sebab apa? Dia pakai kain, baju yang dicuri. Sah. Boleh. Boleh berlaku macam tu. Jadi ini pun sama juga. Tidak kata Allahu Akbar begitu berdosa. Mengikut setengah-setengah ulama Hanafi, ramai juga lah yang kata begitu, berdosa. Tapi sembahyang sah. Kalau tak kata begitu pun sah. Itu pendapat mereka, ya. Jadi ulama-ulama Hanafi dia bincang panjang di sini. Sebab apa? Sebab hadis ini nampak bercanggah dengan pegangan mereka. Jadi dia nak jaga, kalau tidak orang akan serang, orang akan nampak teruk dalam mazhab Hanafi. Tak mau pakai hadis dan macam-macam. Tidak, bukan begitu. Dia ada kaedah dia. Kaedah dia. Hadis ni bukan tak mau pakai, tapi pakai setakat mana sepatutnya. Itulah sebenarnya perbincangan ini. Jadi rasanya sekadar itulah dulu untuk malam ni. Kita tak sempat dan seterusnya. Setakat itu. Wallahu a'lam.
atas perkongsian dan perbincangan kita dari televisi sebentar tadi. Dengan itu maka sebelum kita menamatkan program kita pada malam ini, saya cuba mengingatkan semua hadirin sebab yang dihormati sekalian. Pada esok pagi kita akan ada kuliah bersama dengan Maulana Muhammad Yusuf Khairali pada jam 10 pagi di sini berkenaan dengan kitab Mishkatul Masabih. InsyaAllah kita akan berlangsung bermula jam 10 pagi. Dan sila jumpalah rakan-rakan ataupun keluarga yang ada di luar sana untuk sama-sama kita meramaikan Islam kita bagi-bagi itu, insyaAllah. Dengan itu kita tambahkan dengan tasbih farah dan salawat masuk. Ada soalan untuk berikan kepada orang. Kita boleh ambil sedikit masa untuk buka soalan kepada orang untuk beberapa soalan, insyaAllah. Ada 2-3 soalan di sini. Yang pertama, kenapa mazhab Hanafi berpendapat suruhan Nabi SAW supaya seorang sahabi bersolat sunat tahiyatul masjid semasa baginda sedang berkhutbah dianggap solat qadha? Apa ni? Sunat subuh. Dan Imam Bukhari meletakkan hadis ini di bawah bab salat tahiyatul masjid. Saya tidak pasti pula tu di mana ni ada sebut ni. Dianggap mazhab Hanafi berpendapat surah dianggap sebagai salat qadha. Apa ni? Sunat apa? Subuh. Saya tak pasti perkataan ini. Qadha sunat subuh gitu. Tak pasti. Ya, setakat yang saya tahu tak ada begitu. Ini daripada mana ni? Kata dia kata begitu. Tak ada. Dan bagaimana Nabi SAW tu tahu? Ada ke dia tanya dia tak sembahyang sunat subuh misalnya? Tak ada tanya. Ini saya rasa saya tak pernah bertemu yang kata orang Hanafi anggap sembahyang tahiyatul masjid itu dia anggap sebagai qadha sunat subuh. Tak ada. Saya tak pernah bertemu. Cuma dari segi perbezaan mazhabnya, Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan kalau sedang imam itu berkhutbah tak boleh bersembahyang sunat tahiyatul masjid ke apa ke, tak boleh. Dia suruh dengar khutbah. Itu ya. Kalau mazhab Syafi'i, Ahmad dan lain-lain termasuk Imam Bukhari, dia kata memang digalakkan sangat sehingga kalau tengah imam tu berkhutbah pun boleh lagi bersembahyang. Dia faham gitu. Ini panjang ceritanya, kita kena sampai tempat dia lah. Cuma secara rekasnya boleh kita sebutkan nama sahabat yang bersembahyang tadi tahiyatul masjid itu Sulaik Al-Ghatafani. Dia tu datang dalam keadaan yang nampak teruk sangatlah. Pakaian dia tu dhaif sangat nampak.
Jadi Nabi SAW nak suruh sahabat-sahabat ni tengok, sahabat dia tengok keadaan ni. Nabi SAW nak tengok apa tindakan sahabat-sahabat dia bila tengok seorang yang baru mari ni macam ni keadaan. Jadi bila begitu, lepas sembahyang tu orang tu pergi ambil tu, orang ni bawa pakaian, orang ni bawa makanan. Nabi suka. Itu maksudnya. Bukan untuk jadi syariat untuk semua orang. Jadi ada maksud dia tersendiri. Kata mereka lah, kita nak setuju atau tidak setuju itu bab lain. Bagi mereka, cerita yang ada tu sebenarnya untuk maksud itu. Ini dipanggil dalam kaedahnya waqi'atu hal la umum malaha. Itu satu kaedah. Peristiwa khusus yang tidak boleh kita pakai untuk umum. Ada, memang ada, mereka terima. Tapi itu peristiwa khusus. Berapa banyak sahabat-sahabat yang khusus, yang tak cukup umur kambing, dia sembelih buat kurban pun ada, Nabi kata khusus untuk dia. Jadi kita tak boleh nak pakai untuk umum. Ini di dalam kaedah waqi'atu hal la umum laha. Dia termasuk dalam itu. Sebab itu mereka tahu, bukan tak tahu, semua tahu. Imam Malik pun ulama hadis juga. Tapi kenapa dia tak pakai? Dia guna fik. Adakah setiap orang disuruh begitu? Tidak. Orang tu saja. Dia kata begitulah. Kemudian mawadhi'u, adakah dikira maf'ul fi? Ialah apa kaedah untuk menggunakan kaedah mansub binaz'il khafid, binaz'i zai kan sin binaz'il khafid. Macam-macam tempat tadi lah. Kepada orang yang mahir, dia boleh tahu dengan sendiri. Itulah, dia kena jadi daging darah kadang-kadang benda ni. Ilmu-ilmu ni dia jadi daging darah. Apabila sampai di tempat tu, kita boleh terus, dan kita tahu apa ni. Dia sampai ke situ. Sama juga kalau orang tak jadi daging darah, ilmu aruf dan qawafi, dia tak akan dapat baca syair. Syair tu nampak sama, tapi cuba bagi kepada orang yang dia sudah jadi daging darah, ini dia akan baca lain, ini dia akan baca lain, ini dia akan baca lain. Macam itulah. Kemahiran itu sangat tinggi, sangat tinggi. Perlu masa nak dapat benda-benda begini. Perlu masa. Tapi kaedahnya macam tadilah, termasuk dalam maf'ul fi, ataupun benda yang disebut itu dikira sebagai zaraf, sebagai zaraf. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga, jika Maulana menyebutkan pendapat sesuatu mazhab, kitab fiqh apa yang menjadi rujukan Maulana? Dia begini, kitab fiqh ni dalam masing-masing mazhab banyak. Yang kita sebut itu secara umumnya yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Yang ada dalam kitab hadis itu dia macam parti lah, daripada sesuatu mazhab. Dia ambil parti. Jadi dia tak sebut dah kitab ni, sebab umumnya memang begitu. Misalnya masalah tadi, masalah fardu dengan wajib ni berbeza, semua maklum. Kitab usul fiqh mana pun Hanafi ada. Bukan kitab usul fiqh Hanafi saja, usul fiqh yang bukan Hanafi pun ada sebut benda tu. Jadi oleh kerana benda-benda tu terlalu umum sangat, semua maklum, jadi tak perlu disebut. Tak perlu disebut lagi. Kecuali kalau orang tak belajar, dia mungkin tak. Kalau sebut pun dia tahu apa. Misalnya kepada orang yang tak belajar syarah wiqayah, misalnya kita kata, dia tahu syarah wiqayah itu peringkat mana, Quduri ke, ataupun hidayah, kitab hidayah itu peringkat mana, tak tahu juga. Jadi kena sebut pula apa ceritanya, kitab ni peringkat mana, macam mana keistimewaan dia, panjang cerita lah. Itu kena belajar fiqh lah pula. Satu-satu mazhab tu kalau belajar fiqh tu makan masa pula tu, makan masa pula. Kemuncaknya kalau untuk teks, kalau mazhab Hanafi, kitab hidayah lah. Kitab hidayah. Boleh dikatakan benda-benda yang saya sebut itu kalau tengok dalam kitab-kitab masing-masing tu ada. Dan benda ni terlalu umum, terlalu umum. Maulana menyebut hukum air musta'mal di sisi mazhab Syafi'i adalah ganjil.
berbanding mazhab-mazhab lain. Namun ada seorang ustaz berpendapat di sisi mazhab lain, hukum air musta'mal adalah lebih kurang dengan mazhab Syafi'i. Maulana merujuk kepada kitab apa yang menyebutkan keganjilan ini. Ganjil macam mana tu? Saya pun tak ingat yang saya sebut itu. Ganjil dari sudut mana? Bukan ganjil dalam mazhab Syafi'i itu ganjil, tidak. Mereka memang tidak ganjil. Cuma kalau perbandingan dengan hadis, itu dari sudut itu mungkin kalau saya ada sebut, mungkin yang dengar ni dalam mana-mana CD ke apa ke, kalau saya sebut ganjil tu bukan maksud saya ganjil dalam mazhab tu, tidak, tak ada ganjil, memang begitu di timur, semua timur begitu. Tetapi kalau kita nak banding, kita nak tengok hadis, maka dia boleh kita kata ganjil lah. Misalnya sekarang ni dia perincian, banyak perincian di dalam fiqh Syafi'i sendiri pun. Maksud air musta'mal ialah air yang kita guna untuk mengangkat hadas. Yang mula-mula kalau kita basuh tangan, mula-mula basuh tangan, itu musta'mal. Kalau yang kedua basuh tu, itu bukan musta'mal. Itu perincian dia. Yang mula-mula basuh, itu musta'mal. Dan kalau kita buat basuh kain biasa, bukan musta'mal. Musta'mal ni mengangkat hadas, itu maksud musta'mal. Dan baik, sekarang ni kalau kita basuh yang pertama, kalau yang kita basuh yang pertama tu dia memercik ke dalam bekas air kita, sebab dia kira najis tu, najis lah, musta'mal najis. Kalau memercik dalam bekas air kita, dalam baldi kecil kita tu tak sampai 2 kolam. Jadi kalau masuk yang najis tak sampai 2 kolam, dia melarat, dia menajiskan air tu. Macam mana seterusnya kita nak guna buat ambil air sembahyang setelah dia najis? Cuba kita perhati. Sedangkan di satu pihak yang lain, kita tengok sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Uthman bin Affan, dia basuh tangan, bekas kecil dia pun cedok air itu. Basuh muka yang pertama, tangan yang pertama, dia cedok air. Tidak kan, mesti ada sedikit sebanyak air itu jatuh dalam itu, dia tak kisah apa pun. Dia tak kira itu musta'mal, jadi air itu dia tak boleh guna lagi. Bahkan dia ambil air sembahyang, berwuduk sampai akhir. Itu maksud saya. Kalau ada saya sebut begitu, yang ni kalau kita melihat kepada hadis itu jauh pergi, jauh berbeza dari sudut itu. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dia tidak ganjil, memang sudah timur, semua timur gitu. Ya Allah.